Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aiman bin Muhammad Adnan. Nombor matrik saya 064475. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk hadis sahih. Baiklah, pertama sekali marilah kita mengetahui apa itu definisi hadis sahih. Imam Al-Baiquni di dalam mazumahnya telah memberi definisi berkaitan hadis sahih yang berbunyi awwaluha sahihu wa huwa maqtasal isnaduhu walam yashuza aw yu'alla yazid bihi adul dhabidun an mislihi mu'tamadun fi dhabdihi wa naklihi. Yang bermaksud, pertamanya hadis sahih iaitu apa yang bersambung sanadnya dan tiada syaz atau illah yakni kecacatan padanya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit yang seumpama dengannya, yang diakui akan kedhabitannya dan perawinya. Maksud kat sini, hadis sahih ialah hadis yang mempunyai sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dan selamat daripada syaz dan juga kecacatan. Dalam kitab Akidah Islamiah menyebut sahih iaitu berita yang diriwayatkan oleh seseorang yang bersifat adil dan kuat ingatan daripada orang yang bersifat sama sepertinya, hingga kepada sumber yang pertama berita tersebut tanpa sebarang kejanggalan, iaitu kita panggil sebagai asyuzuz, dan kecacatan, iaitu al-illah. Yang dimaksudkan dengan kejanggalan asyuzuz tadi, apabila seseorang yang berwibawa, iaitu siqah, meriwayatkan berita yang berlawanan dengan berita yang lebih berwibawa daripadanya. Sementara maksud illah, iaitu kecacatan, ialah kelemahan dan keburukan yang tersembunyi bagi diri seseorang perawi yang dapat dikesan oleh mereka yang pakar dalam ilmu hadis. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri hadis sahih. Yang pertama, sanad yang bersambung. Sanad sesebuah hadis itu perlulah bersambung dari awal sehingga ke akhir, serta wujudnya pertemuan atau sezaman di antara perawi-perawi di dalam rangkaian sanad. Tambahan pula, tidak wujud penghalang di antara perawi daripada bertemu sama ada dari segi masa atau tempat. Yang kedua ialah adil. Sifat adil yang dimaksudkan adalah perawi-perawi yang bertakwa serta menjauhi perkara-perkara yang fasik dan bid'ah. Antara ciri-ciri berikut, seseorang yang adil adalah seseorang Muslim, baligh, berakal, tidak fasik, iaitu tidak melakukan dosa besar atau berterusan dalam melakukan dosa kecil serta menjaga maruahnya. Seterusnya, yang ketiga ialah dhabit. Dhabit pula bermaksud orang yang kuat dan sempurna hafazannya, selamat daripada melakukan kesalahan dan berkemampuan untuk menghadirkan apa yang dihafalnya. Dhabit terbahagi kepada dua. Yang pertama, dhabit sadri. Dhabit sadri ialah perawi yang menghafaz apa yang didengarnya dan mampu untuk memberitahu apa yang didengar atau dihafalnya pada bila-bila masa sahaja. Yang kedua, dhabit kitabi. Dhabit kitabi ialah perawi yang menjaga catatannya daripada hilang, dicuri, diubah atau diseleweng bermula daripada saat dia mencatatnya sehinggalah dia diminta untuk mengemukakan catatannya. Yang keempat, tidak syaz. Hadis atau riwayat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah daripada dia. Hadis syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah tetapi bertentangan dengan hadis atau riwayat lain yang lebih siqah daripadanya. Yang kelima, tidak ada illah. Riwayat atau hadis selamat daripada kecacatan, iaitu sebarang kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadis itu daripada mencapai darjat sahih, seperti hadis yang terkandung di dalam sanadnya perawi yang fasik atau pemalsu atau pendusta hadis. Apabila cukup syarat-syarat di atas, maka jadilah sebuah hadis itu sahih. Adapun berita yang sahih menjadi hujah dalam bidang akidah. Walau bagaimanapun, tidak semua berita jenis ini pada tahap yang sama. Berita yang sahih pada tahap permulaannya membawa kepada maklumat zon sahaja, iaitu ia juga tidak boleh dijadikan hujah dalam hal ehwal akidah, tetapi boleh diambil kira dan digunakan sebagai dalil dalam perkara amalan sebagaimana hadis hasan. Sementara
Tahap hadis sahih yang tertinggi ialah hadis yang membawa kepada maklumat yang yakin. Para ulama menamakannya dengan khabar mutawatir. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri hadis sahih. Yang pertama, sanad perawinya bersambung. Yang kedua, perawinya adil, kepribadiannya dipercayai, tidak dilihat mengerjakan dosa atau didakwa fasik. Ciri yang ketiga, perawinya dhabit, iaitu ingatannya kuat dan mantap. Yang keempat, tidak syaz, iaitu tiada kejanggalan, iaitu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang kelima, tiada illah, tiada kecacatan yang tersembunyi. Perlu kita ketahui bahawa hadis sahih ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, hadis li zati, dan yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zati, iaitu hadis yang sahih dengan sendirinya tanpa diperkuat dengan hadis lain. Contoh hadis yang bermaksud tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih yang kedua iaitu hadis sahih li ghairi. Pada asalnya ia hadis hasan, iaitu hadis yang kurang pada syarat ketiga iaitu dhabit. Kemudian ia diiktirafkan menjadi hadis sahih kerana diperkuatkan dengan hadis lain. Contohnya, hadis yang bermaksud sekiranya tidak terlalu menyusahkan umatku untuk mengerjakannya, pasti aku perintahkan mereka bersugi setiap kali hendak solat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini berstatus hasan menurut riwayat Imam At-Tirmizi daripada jalan sanad Muhammad bin Amru daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah. Hal ini kerana Muhammad bin Amru dinilai oleh ulama hadis sebagai seorang perawi yang kekuatan ingatannya tidak mencapai standard kriteria dhabit untuk syarat hadis sahih. Namun hadis ini mempunyai sanad yang lain sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari daripada jalan sanad Araj daripada Abu Hurairah. Kesimpulannya, berkenaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu, jika semata-mata berdasarkan sanadnya, ia hadis hasan. Namun ia diakui sebagai hadis yang sahih disebabkan adanya hadis lain. Seterusnya, yang terakhir, kita pergi kepada hukum beramal. Apakah hukum beramal dengan hadis sahih? Wajib beramal dengan hadis sahih berdasarkan ijma' ulama' hadis dan mereka yang sependapat dalam kalangan fuqaha dan ulama' usul. Mereka berpendapat bahawa setiap hadis sahih menjadi hujjah syarak, tidak kiralah sama ada perawinya seorang atau ramai pada setiap tabaqah. Yang ini lapisan sanadnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.